TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syami di TV KPM untuk slot Sembang Aktif. Hari ini kita akan membicarakan satu topik yang cukup menarik berkaitan dengan program Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar atau lebih dikenali sebagai program SLAS. Dan elok kiranya kalau kita berkenalan dulu sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi sebenarnya program SLAS ini bertujuan untuk membentuk persekitaran sekolah yang menitik beratkan aspek pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar dalam aspek pengurusan, kurikulum, ko-kurikulum, penghijauan dan juga elemen khas. Dan selain itu, program SLAS ini memberi peluang kepada warga sekolah dan juga orang sekelilingnya untuk mengamal, menghayati dan memberdayakan ciri-ciri alam sekitar di rumah, sekolah, komuniti masyarakat dan seluruh negara khususnya. Jadi, untuk hari ini, kita bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa. Kita persilakan Puan Zuraini binti Siam, iaitu Ketua Penolong Pengarah Bahagian Komunikasi Strategik Jabatan Alam Sekitar Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim bersama Irfan di sini untuk Sembang Aktif. Assalamualaikum Puan Zu, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Irfan sihat? Lagi sihat sebab Puan Zu dekat sebelah hari ini untuk berkongsi kepada kita berkaitan dengan program Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar atau lebih dikenali sebagai program SLAS, Puan. Baik Puan, sebelum kita teruskan, mungkin Puan boleh kenalkan diri kepada penonton di rumah, silakan. Okey. Nama saya Zuraini binti Siam. Saya bertugas di Bahagian Komunikasi Strategik Jabatan Alam Sekitar. Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Saya adalah Ketua Penolong Pengarah dan sebelum ini saya juga adalah pegawai penguatkuasa di Jabatan Alam Sekitar Negeri. Kita ada di negeri-negeri dan juga sekarang saya bertugas di Ibu Pejabat lah dan membuat program-program aktiviti yang berkaitan dengan kesedaran, pendidikan tentang kelestarian alam sekitar. Kelestarian alam sekitar, ya. Dan Puan Zu, kita ni bukan calon-calon orang. Sebelum ni juga merupakan seorang penguatkuasa yang sentiasa berada di lapangan mencari dan juga cuba untuk memastikan alam sekitar kita dalam keadaan yang terjaga. Baik, sekarang ni Puan, kita teruskan dengan topik kita. Kita mulakan dengan soalan pertama dulu. Mungkin Puan boleh jelaskan sedikit bagaimana tercetusnya idea untuk penganjuran program SLAS ini. Okey. Tadi saya sebutkan Jabatan Alam Sekitar kita melaksanakan aktiviti penguatkuasaan. Dan di samping itu kita juga di dalam akta itu menyebut tentang mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan juga membaiki alam sekeliling. So salah satu aktiviti pencegahan yang kita laksanakan adalah pendidikan, melalui pendidikan dan kesedaran. Dan untuk makluman semua, program ini telah dicetuskan semasa simposium pengetua-pengetua sekolah peringkat kebangsaan pada 27 hingga 30 Ogos tahun 2001 yang lalu. 17 tahun yang lalu, dan simposium ini telah diadakan oleh Jabatan Alam Sekitar dan dianjurkan bersama oleh pada masa tersebut Kementerian Pelajaran Malaysia lah pada masa itu. Dan mulai pada tempoh itu kita mengorak langkah dalam mengatur pelaksanaan dan tahun 2005 sehingga kini dia terus dilaksanakan lah. Dan pada masa kini kita melaksanakan dengan kerjasama erat daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan tempoh kitaran adalah 2 tahun lah bagi setiap sesi. 2 tahun setiap sesi. Ya, betul. Baik Puan, tadi Puan ada sebutkan program ini bermula pada tahun 2005. Ketika itu saya masih darjah 1 Puan. Dan saya teruskan juga, kalau kita nak mengingat kembali kan peristiwa pada tahun 2005 ketika itu, dah berapa sesi yang telah dilaksanakan? Okey, untuk makluman Irfan dan semua penonton, kalau kita lihat kepada kitaran kita, kalau kita kira dan hitung dia lebih daripada itulah. Tetapi secara rasminya kita telah melaksanakan sebanyak 8 kitaran. 8 kitaran. Dengan 2 tahun bagi setiap kitaran, dan tahun pertama adalah tahun promosi dan seterusnya tahun kedua adalah tahun penganugerahan. Okey, dan usaha ini, penambahbaikan ini dilaksanakanlah dari tahun ke tahun dalam mencapai matlamat dan juga objektif asal pembentukan SLAS lah. Baik Puan, kita nak tahu juga dari segi bagaimana dan juga pelibatan sekolah yang terlibat. Berapa banyak sekolah Puan? Setakat ini ada lebih kurang 1,000
467. Ya. Betul. 1467 dan berbanding dengan keseluruhan sekolah kita ada lebih kurang 10,000. Jadi jumlah ini kita rasakan masih rendah lah. Masih rendah. Dan kita masih meneruskan usaha-usaha promosi dan kita yakin apabila kita bersama-sama dengan pihak Kementerian Pendidikan kita dapat menyebarluaskan lagi program lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, melalui sembang aktif kita ini mungkin kita boleh menyebarkan lagi ramai maklumat puan yang kena tentang manfaat. program SELAS ini, insyaAllah. Baik Puan, kita dah lihat dari segi sejarah bagaimana tercetusnya idea untuk membentukkan program SELAS ini, dan kita nak tahu juga dari segi objektifnya Puan bagaimana. Okey, kalau kita lihat kepada program ini, objektif dia adalah 5 yang utamalah. Satunya kita ingin memupuk nilai murni warga sekolah. Pelajar, murid, guru dan juga kaki tangan tadbir urus sekolah. Yang kedua adalah untuk meningkatkan tahap kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Seterusnya kita nak menggalakkan warga sekolah untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti seperti tanam pokok, Betul, gotong royong. contohnya gotong royong, gotong royong mengurangkan sampah-sampah, jangan buang sampah merata-rata. Simple lah. Dan juga yang seterusnya adalah untuk meningkatkan kerjasama antara sekolah dengan masyarakat sekeliling. Ya, tidak terpisah Puan. Tidak terpisah. Ibu bapa, kita ada persatuan ibu bapa dan guru di sekolah juga. Dan juga kita ingin mewujudkan suasana sekolah yang lebih kondusif dalam melahirkan warga sekolah untuk mempraktikkan amalan hidup lestari. Betul juga Puan, sebab kita memastikan anak-anak kita di sekolah ini sentiasa berada dalam keadaan yang bersih, selamat dan kondusif. Betul. Dan mungkin Puan kita teruskan pula berkaitan dengan bagaimana konsep program ini sebenarnya. Okey. Bila kita bercakap tentang pendidikan, pendidikan alam sekitar itu adalah pembelajaran. Pembelajaran kita memahami interaksi manusia dengan alam dan juga bagaimana alam sekitar itu diuruskan dengan bijaksana dan bertanggungjawab tentunya, kan? Sebab kita ni khalifah di muka bumi, mentadbir alam sebaiknya. Dan proses ini akan melibatkan pendidikan tentang alam sekitar, melalui alam sekitar dan balik untuk alam sekitar. Dan kita yakin bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebunya. Dari awal usia dan lagi kita Puan. berharap pendedahan awal ini dapat memberi impak yang besar kepada generasi Malaysia yang kita akan terima pada masa yang akan datang. Dan pendidikan dan kesedaran terhadap pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar ini memerlukan pengetahuan. Betul. Ya, kefahaman, perubahan sikap dan juga penyertaan daripada semualah, termasuk Irfan sendiri. Puan juga. Saya juga. Saya adalah ibu, saya juga pegawai Saya adalah alam anak. sekitar. Ya. Dan amalan cari hidup mesra alam ini kita praktikkan pada masa kini dan seterusnya pada masa yang akan datang lah. Dan dia merupakan satu cara yang berkesan lah untuk memupuk kesedaran tentang alam sekitar adalah melalui institusi pendidikan lah dan di sekolah. So kita bersama-sama lah dengan pihak Kementerian Pendidikan, insya-Allah. Betul tu Puan. Dalam pendidikan formal yang kita dapat di sekolah Puan, kita selitkan juga dari segi aspek alam sekitar yang kita perlu cakna Puan, sebab kita adalah pendiami yang orang yang ada dalam dunia ni, dan kita lah orang yang patut menjaga alam sekitar kita dengan baik. Puan, kita nak teruskan dengan konsep program SELAS ini bagaimana dan juga siapa yang terlibat dalam konsep ini sebenarnya Puan. Okey. Kalau kita sebut tentang konsep, dia melibatkan pendekatan secara bersebadu, holistik. Penggembelengan komponen-komponen yang ada lah. Tadi ada sebut 5 komponen: pengurusan kurikulum, co-kurikulum, penghijauan dan juga elemen khas yang ada. So kita melibatkan komuniti setempat, pihak kerajaan, Jabatan Alam Sekitar sendiri, pihak-pihak swasta, badan-badan NGO, syarikat-syarikat yang berkaitan kerajaan, seperti TMB, Petronas atau mana-mana syarikat, dan juga badan-badan bukan kerajaan yang saya sebutkan tadi. So pendidikan alam sekitar ini kita lihat penting dalam tegaskan sekali lagi generasi muda ni dalam kita nak meningkatkan pengetahuan dan juga kesedaran tentang peri pentingnya penjagaan alam sekitar. So antaranya melalui aktiviti kelab dan persatuan lah, melalui kurikulum di sekolah. Di sekolah kita ada kelab alam sekitar Ya, Puan. insya-Allah. Kalau pernah tengok di TV sebelum ni, adalah siaran berkaitan dengan itu. Betul. Dan kita nak tanya juga dari segi mungkin ada yang kurang faham berkaitan dengan elemen khas yang Puan katakan tadi. Mungkin Puan menjelaskan. Okey. Elemen khas ini adalah satu elemen yang kita ingin sekolah angkat. Di antara sekolah-sekolah yang 10,000 saya sebut tadi tu, mungkin ada sekolah yang dia lebih terkedepan. Betul. Dia melibatkan pelibatan di peringkat antarabangsa. Contohnya dia mencantikkan lagi keindahan di dalam tandas, tandas ataupun kita panggil kamar selesa di sekolah.
dan kita berharap elemen khas yang diangkat oleh sekolah ini dapat menaikkan imej sekolah tersebut dan insya-Allah kita boleh namakan sekolah tersebut sebagai sekolah lestari. Okey, terima kasih Puan. Baik, itu yang kita faham berkaitan dengan program SLAS ini, sejarahnya dan bagaimana kita boleh menerapkan perkara ini kepada murid-murid dan juga di komuniti setempat, Puan. Dan kita boleh lihat sebenarnya pelibatan warga sekolah dalam aktiviti sekolah lestari anugerah alam sekitar ini mampu menggalakkan penghayatan, pengamalan dan pembudayaan ciri-ciri mesra alam dalam pelestarian sekolah, rumah bersama komuniti setempat, masyarakat umum dan akhirnya di peringkat negara dan juga antarabangsa, Puan. Terima kasih, Puan. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sembang Aktif Didik TV KPM selepas ini. Kembali bersama kami dalam Sembang Aktif Didik TV KPM bersama saya Irfan Syamil dan Puan Zuraini di sini. Puan okey? InsyaAllah. Terbaik. Sekarang kita teruskan juga dengan soalan kita yang seterusnya berkaitan dengan sebenarnya, Puan, mungkin ramai di luar sana nak tahu bagaimana mereka, pihak sekolah misalnya, nak tahu tentang program sekolah lestari ini. Jelah Puan sebab nak menganugerahkan. Macam mana tu? Okey. Di pihak Jabatan Alam Sekitar kita ada terbitkan satu dokumen yang bertujuan untuk menjadi rujukan kepada pihak-pihak sekolah, iaitu asas pembentukan sekolah lestari dan juga garis panduan sekolah lestari anugerah alam sekitar. Dan garis panduan ini kita bangunkan secara bersamalah dengan kerjasama Kementerian Pelajaran pada ketika itu, dan sekarang ni kita akan teruskan insya-Allah dengan garis panduan bersama pihak KPM untuk revise kajian semula terhadap garis panduan. Dan garis panduan ini kita letakkan di laman sesawang Jabatan Alam Sekitar di www.doi.gov.my. Jadi boleh dimuat turun daripada secara dalam talian. Betul sekali, mudah je, Puan. Bukan saja dalam bentuk buku tapi kita juga memberikan maklumat ini secara dalam talian dan boleh layari www.doi.gov.my. Baik, Puan. Contohnya kita dah tahu maklumat, dah dapat pengetahuan berkaitan dengan program sekolah lestari ini, dan saya juga ada lihat logo bagi program SLAS ini agak unik dan diselitkan juga dengan unsur-unsur flora seperti bunga raya dan dedaunan, kan. Saya yakin ia membawa maksud yang mungkin Puan boleh kongsikan bagi maksud di setiap unsur tersebut bagaimana. Bunga raya itu maksudnya apa, kan, daun itu apa, silakan. Ya, betul. Logo-logo itu dan bunga itu membawa maksud yang tertentu. Itu yang saya nak tahu tu. Sebenarnya ia menekankan unsur-unsur pertumbuhan, produktiviti sekolah, yang mana 5 kelopak itu menggambarkan 5 komponen yang kita sebut tadi: pengurusan, kurikulum, co-kurikulum, penghijauan dan juga elemen khas. Grafik bunga raya itu pula mewakili Malaysia. Identiti, kan, bunga kebangsaan Malaysia adalah bunga raya, dan profession guru yang mulia. Skema warna hijau dan biru itu bermaksud keceriaan, keharmonian dan juga kelestarian alam sekitar. Itulah maksud yang sebenar. Bukan saja kita selitkan gambar dan juga warna tersebut. Jadi di setiap logo dan warna itu ada maksud yang tersendiri. Baik, Puan. Kita di sini difahamkan pada tahun 2022, Jabatan Alam Sekitar dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah bersama dalam memperkasa program SLAS ini dengan menerbitkan modul bagi membentuk pembentukan kelab alam sekitar sekolah. Mungkin Puan boleh terangkan dengan lebih lanjut perkataan itu. Okey. Pada tahun 2022 tersebut kita terbitkan dokumen, tetapi kerja-kerja awalan penyediaan dokumen itu telah dimulakan sejak tahun 2021 lagi. Dan kita bekerjasamalah dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini adalah usaha Jabatan Alam Sekitar untuk menerapkan nilai-nilai pembudayaan di samping kesinambungan terhadap garis panduan yang ada, yang telah kita terbitkan tadi, kan, 2 garis panduan terdahulu. Dan teras modul pembentukan kelab alam sekitar ini adalah berdasarkan kepada 5 komponen SLAS. Tak ke mana, memang 5 itu kita bawa sehinggalah kini, dan sehinggalah kita mempromosikan untuk dijadikan sebagai panduan untuk kelab alam sekitar di sekolah. Subset kepada program Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar Puan, ini. Saya tanya, dalam modul ni dah ada berapa aktiviti, Puan? Okey. Kalau kita sebut aktiviti tu, aktiviti yang utama tu ada 11 aktiviti. 11 aktiviti utama. Betul. Banyak juga tu, 11 aktiviti, dan secara keseluruhannya ada 21 aktiviti secara keseluruhan. Dan beberapa aktiviti kita telah kongsikan di dalam segmen yang sama melalui Didik TV. Betul, kena Kelab tengok dan Persatuan, kena tengok balik Kelab Alam Sekitar Sekolah.
kelab alam sekitar sekolah. So antara aktiviti yang terkandung di dalamnya adalah reka cetak poster, infografi, semuanya bertemakan alam sekitar lah. Sayangi sungai kita, pemeliharaan alam sekitar. Puan, saya nak promote sikit yang saya pernah buat dulu, penggunaan antara juga pembuatan baja kompos. Saya buat yang tu, boleh tengok balik episod tu. Betul, pembuatan baja kompos. Dan ia kalau dilaksanakan di sekolah, dia dapat memberi praktikal latihan secara hands on kepada pelajar sekolah dan juga dengan bimbingan guru kelab tersebut. Dan program penghijauan sudut-sudut sekolah, sudut hijau, sambutan Hari Alam Sekitar, sebab kita ada Hari Alam Sekitar Negara yang kita akan sambut 21 Oktober setiap tahun. So kita nyatakan di dalam buku modul tersebut sebagai panduan untuk pihak sekolah melaksanakan aktiviti. Mungkin boleh berkongsikan juga harapan untuk program-program ini menjadi satu titik tolak kepada sumbangan kepada pihak sekolah, masyarakat dan sebagainya. Betul. Kalau kita meletakkan ianya sebagai sumbangan, dari segi bila kita melaksanakan penghasilan sabun contohnya daripada minyak masak terpakai, so kita boleh jadikan perkara sabun tersebut jual di sekolah, dan dia boleh menjana pendapatan. Balik kepada aktiviti untuk anak-anak kita dekat sekolah, murid-murid sekolah. So itulah yang kita boleh daripada sisa kepada kekayaan, itu yang sebutlah. Itu pada skala kecil. Nanti bila mereka dah besar, mereka dah pergi ke kilang industri, proses-proses kilang. So daripada sisa itu boleh bukan dibuang terus ke tapak pelupusan, mungkin boleh dikitar semula untuk menjadikan bahan yang lain. Yang lebih berguna. Kita memerlukan anak-anak kita menjadi seorang yang sangat inovatif pun ya. Kita nak tanya juga berkaitan dengan modul tadi ni, adakah penerbitan modul ini sebagai batu loncatan kepada program SELAS ini atau bagaimana? Ya, sudah tentu dia adalah batu loncatan, dan kalau kita sebut sebagai pemangkin juga adalah sesuatu yang tepatlah. Sebab apabila ada satu dokumen panduan, sekolah melaksanakan aktiviti di kelab, dan di samping itu kita akan nyatakan juga objektif sebagai setiap aktiviti tersebut. So dia dapat mendidik secara tidak langsunglah melalui aktiviti kurikulum tadi. Okey Puan, itulah sebenarnya harapan Puan berkaitan dengan penghasilan modul ini bagi memastikan program Sekolah Lestari ini terus dijalankan dengan keadaan yang baik. Puan, saya nak tanya juga berkaitan dengan, mungkin Puan boleh kongsikan kepada Irfan penonton di rumah salah satu aktiviti yang dijalankan di sekolah, dan mungkin boleh Puan kongsikan dari segi prosesnya bagaimana. Kita nak cerita sikit pengalaman Puan sendirilah. Kalau kita bercerita tentang aktiviti bagi pembuatan sabun contohnya, dia melibatkan aktiviti yang banyak. Dia ada menggunaan bahan-bahan lah, minyak masak tu sendiri. Kita perlukan bahan kimia boraks untuk penghasilan sabun. Kita perlukan mungkin pewangi ataupun bahan yang boleh menyumbang kepada bau. Perlu dia akan dipandu secara langkah demi langkah, sehinggalah berapa lama tempoh perlu dibekukan, dan bila dah terhasil tu perlu dibungkus dengan sempurna. Itu antara contoh perjalanan cerita Puan berkaitan dengan penghasilan sabun. Satu aktiviti. Banyak lagi aktiviti. 21 aktiviti. Marilah sama-sama kan. Okey, Puan, kita nak tanya juga Puan tadi Puan ada sebut berkaitan dengan sambutan Hari Alam Sekitar di sekolah. Mungkin Puan boleh kongsikan bagaimana kemeriahan sambutan di sekolah sebelum ini. Okey, kita pernah buat di sekolah apabila kita melaksanakan Hari Alam Sekitar Negara tersebut di peringkat sekolah, kita akan libatkan pelajar sekolah. Nanti akan ada slot lah pegawai Jabatan Alam Sekitar seperti saya memberikan ceramah tentang pentingnya alam sekitar. Kenapa kita tanam pokok? Kenapa? Sebab kita perlu oksigen. Pandai. Itu pokok yang pada skala yang kecil. Nanti bila mereka besar, mereka tahu kenapa hutan itu penting. Kenapa jangan potong sembarangan, sembrono. Sembrono, betul. Sembrono. Itu satu. Perlu ada kawalan, perlu ada perancangan, dan perlu ada mitigating ataupun langkah-langkah kawalan sesuatu aktiviti, sebab kita tidak menghalang pembangunan. Kita ingin memastikan bahawa pembangunan itu secara lestari dan dapat memastikan
alam sekitar terpelihara. Betul, Demi Puan. generasi yang akan akan datang. Ya, Okey. untuk anak-anak kita juga Puan. Mungkin anak-anak Puan, anak-anak cucu-cucu saya lah. Cucu-cucu cicit saya. Macam tu. Ya, okey Puan. Nampaknya itulah dari segi konsep untuk kita melihat kepada keberkesanan program SLAS ini, dan program ini juga selaras dengan 7 teras utama yang ditumpukan oleh KPM. Salah satunya adalah pembentukan adab dan akhlak dalam kalangan murid di sekolah negara kita Malaysia. Terima kasih Puan. Jadi kita akan berhenti dulu, berehat seketika. Jadi teruskan bersama kami dalam Sembang Aktif di TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam slot Sembang Aktif di TV KPM, saya Irfan Syahmi dan Puan Zuran di sini berkaitan dengan topik kita, program Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar. Baik Puan Zu, misalnya dah ada Sekolah Lestari program SLAS ini, nak tahu juga berkaitan dengan penjurian dan juga penilaian terhadap sekolah tersebut. Nak menang anugerah ni, apa ciri-ciri? Okey. Penjurian tu memang kita akan laksanakan bagi setiap kitaran. Seterusnya bagi tujuan penganugerahan lah. Dan untuk julung kalinya, pada kitaran ke-8 ni, kita telah laksanakan di peringkat negeri. Sebab kita mengambil kira komitmen yang diberikan oleh sekolah, sebab kitaran ke-8 ini dia melibatkan 3 tahun. 3 tahun. 2020, Okey. 2021, 2022. 3 tahun. Kenapa 3? Kalau ingat tahun 2020, apa yang berlaku pada tahun 2020? Okey, pada waktu itu Puan, kita semua terpaksa menghadapi pandemik COVID-19 dan ada pergerakan kawalan pergerakan. Perintah kawalan Perintah. Nampak tak ingat dah tu? Puan ingat lagi? Perintah kawalan pergerakan. Saya ingat 18 Mac tahun 2020. So negara dikejutkan, digemparkan dengan perintah kawalan pergerakan. So oleh itu program SLAS ini dilaksanakan juga. Sebab murid tidak pergi ke sekolah, dia melaksanakan, cikgu-cikgu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Norma baru. Kami juga bekerja dari rumah. So kita melaksanakan program promosi, memberi webinar, taklimat di atas talian, di dalam talian, dan juga murid-murid sekolah juga melaksanakan perkara yang sama. So penilaian itu dilaksanakan promosi, tahun promosi 2020 dan juga 2021, 2 tahun promosi. Dan pada tahun 2020, tadi yang Irfan sebut penjurian, so kita laksanakan penjurian di peringkat negeri. So ada sekolah yang akan dianugerahkan anugerah sekolah lestari peringkat sekolah rendah, negeri Melaka contoh. Dia ada 15 negeri semua ada. So ada. Dan daripada sekolah-sekolah tersebut kita bawa ke penilaian peringkat kebangsaan. So urusannya kami lah di bahagian komunikasi strategik, dan kita akan jemput panel untuk melihat dan membuat penilaian kepada dokumentasi laporan yang dikemukakan dan juga video-video yang disediakan oleh anak-anak sekolah di samping guru pembimbing. Baik. Banyak inisiatif yang dilaksanakan oleh sekolah. Puan, boleh tak berkongsikan bentuk video yang dihantar kepada pihak pengurusan? Contohnya bagaimana Puan? Ditunjuk berkaitan dengan kawasan sekolah ke inovasi yang dibuat atau bagaimana? Ya, betul. Kalau ada masa boleh lihat yang penuh. Tapi saya tunjukkan dia punya kandungan utama di dalam video. Dia akan menceritakan tentang latar belakang sekolah, berapa murid, berapa guru. Kadang-kadang ada sekolah ni yang lebih ke depan ada image daripada drone. Boleh zoom kawasan sekolah, kita boleh lihat nampak taman-taman hijau, aktiviti yang dilaksanakan di sekolah. Nanti dia orang akan selitkanlah aktiviti-aktiviti. Contohnya kalau sekolah ada melaksanakan sesi webinar di dalam talian, perkongsian, contohnya aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan warna, contohnya yang dilaksanakan di sekolah, dia akan masukkan di dalam aktiviti di dalam video tersebut. Dia akan merangkumi 5 komponen yang saya sebut tadilah. Kalau pengurusan tu lebih kepada tabik urus. So kita boleh tengok siapa guru pembimbing kepada program sekolah lestari di sekolah tersebut. Kemudian kalau elemen kurikulum di dalam kelas, aspek-aspek pembelajaran, subjek sains, subjek-subjek lain dilaporkan. Kalau kurikulum tu aktiviti kelab dan persatuan lah. Kalau sekolah tu tak ada kelab alam sekitar, mungkin ada kelab kita semula. Mungkin ada kelab cintakan alam. Mungkin ada kelab yang berkaitan dengan alam sekitar Masih lah berkaitan. yang lain. Masih berkaitan dengan alam sekitar. Sebab alam sekitar ni dia luas. Sangat luas. Seperti mana luasnya kami di Jabatan Alam Sekitar lah melaksanakan tugas dan fungsi. Okey, itulah, dan dia akan bagi sedikit kata-kata dan juga panduan dan juga taklimat, dan dia pitching daripada murid sendiri perkongsian. Ada live kita buat
macam viva lah, pembentangan daripada murid dan guru, kombinasi kedua-duanya. Betul lah apa yang Puan cakap tadi, menentu buluh biarlah dari rebung. Kan? Kita cuba menerapkan nilai yang baik ini terhadap murid-murid yang ada seawal di sekolah rendah lagi. Betul. Puan. Okey. Contohnya Puan kan, kalaulah kita dah jumpa pemenangnya kan, satu sahaja pemenang untuk kategori itu. Betul. Satu sekolah rendah dan satu sekolah menengah peringkat kebangsaan. Saya tertanya-tanya Puan, adakah negara jiran kita, contohnya lah Thailand, Singapura, Indonesia ni menjalankan aktiviti yang sama ataupun ada juga ciri-ciri yang lebih kurang sama dengan program kita ni? Oh, sudah tentu. Program SLAS ini antara program yang lengkap lah. Lengkap tu kita boleh banggakan di Malaysia. Kita ada dokumen sebagai panduan yang saya sebut tadi. Kita ada garis panduan asas pembentukan dan juga garis panduan pelaksanaan dan penilaian. Jadi sekolah-sekolah boleh menggunakan perkara tersebut. So berbalik kepada soalan Irfan tadi, selain daripada Malaysia, negara jiran kita yang terdekat contohnya Brunei. Brunei pun ada melaksanakan Green School Initiative. Ada juga. Ada. Kalau Kemboja, Salah Kumar Maitre ataupun Child Friendly Schools. Okey. Kalau Indonesia dia ada Eco School, Adiwiyata. Okey. Banyak kalau lagi di Puan. Laos banyak lagi lah School of Quality. Hong Hiane Kun Napap. Kalau Myanmar ada Puan? Kalau Myanmar pun ada Clean, Green and Esteem Schools. Kalau Malaysia, Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar ataupun Sustainable School lah. Okey. Selain daripada Myanmar Puan, mungkin boleh kongsikan lagi. Philippines, kita ada Sustainable and Eco-Friendly School. Singapura juga ada Singapore Green Audit School Award. Memang Thailand, Vietnam tadi dah sebut tak lah. lain tak bukan akan ada juga perkataan hijau ataupun green di situ, menunjukkan penekanan terhadap alam sekitar khususnya. Baik, kita telah mendengar banyak perkongsian daripada Puan sendiri berkaitan tentang latar belakang dan juga pelaksanaan program ini. Mungkin sekarang kita nak tahu juga, penonton di rumah juga ingin tahu berkaitan dengan success story yang boleh kongsikan dengan penonton kita berkaitan dengan program SLAS ini. Okey. Program Sekolah Lestari ini kita pernah angkat Kita pernah angkat di peringkat ASEAN. Tahulah negara ASEAN kan, kita ada Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, 5 negara lah ASEAN. Di peringkat ASEAN kita penerima kita calonkan sekolah-sekolah yang telah terima anugerah Sekolah Lestari di peringkat Malaysia ni ke penerima ASEAN Eco Schools Award. ASEAN. Sebab Malaysia komit kepada ASEAN kan. Dan sebagai contoh pada tahun 2012 sekolah rendah yang menerima adalah SJKC Tung Hua, Sibu, Sarawak. Jauh tau sampai Sarawak. Tadi saya sebut contoh Melaka. Itu sebenarnya jangan hanya semata Melaka, kita ada 14 lagi negeri lain, termasuk wilayah Persekutuan Labuan dan juga Putrajaya lah, dan juga Kuala Lumpur. So kalau sekolah menengah tu kita bagi contoh sekolah menengah St. Michael Penampang, Sabah. Sarawak dan Sabah Puan ni 2012. Sarawak dan Sabah 2012. Cantik sekolah kat Borneo Puan ni. Satu kebanggaan. Yes. Dia mungkin bila kadang-kadang sekolah di dalam bandar ni dia tidak mempunyai ruang yang banyak bagi tujuan penghijauan contoh. Betul. Tetapi mungkin dia boleh implementasikan aspek yang lain. Kalau pertanian, ada pertanian bandar, di dalam sekolah juga boleh melaksanakan penanaman secara hidroponik contoh. Kita nak anak-anak kita ini mempunyai kesedaran tentang peri pentingnya penanaman pokok itulah. Bila dah besar dia tanam pokok balak. Sekarang dia tanam pokok kecil, pokok sayur-sayuran saja contoh. Kalau tahun 2015 pula ada lagi Puan? Ada lagi. Dan seterusnya pada tahun 2018 lah. So mungkin kita kongsikan pada tahun 2018 ada SJKC Kuala Kemaman, Terengganu. Dan again setelah 2012 itu pada tahun 2018 kembali lagi sekolah menengah St. Michael Penampang Sabah. Sekolah yang sama Puan. Sebelum tu dia ada di Melaka dan juga di Johor pada tahun 2015. So saya sebutkanlah di sini ada SK Sekolah Kebangsaan Bukit Baru Melaka. Ada Bukit Semenanjung. Ada. Dan juga sekolah menengah Kebangsaan Seri Aman, Kota Tinggi Johor. Kita berharap perkara ini tidak akan teruskan. Betul. Dan pada sesi tahun ini yang baru-baru ini kita akan angkat pemenang ini kepada
ASEAN Eco Schools Award yang akan datang. InsyaAllah Puan, kita doakan perkara yang baik-baik ini. Sudah dan tentu. itulah sebenarnya perkongsian Puan berkaitan dengan success story, di mana sekolah-sekolah di Malaysia ini juga telah diangkat tarafnya di peringkat Asia. InsyaAllah kita akan juga cuba untuk naikkan nama negara kita di peringkat yang lebih tinggi Puan, InsyaAllah antarabangsa. Kita jumpa lagi selepas ini. Kita akan berhenti berehat dulu dalam Sembang Aktif Didik TV KPM bersama dengan Puan Zuraini. Inilah dia Sembang Aktif Didik TV KPM bersama saya Irfan Syami dan juga Puan Zuraini. Masih di sini Puan untuk berkongsi kepada anda semua berkaitan dengan program Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar. Baik, dalam pelaksanaan program SELAS ini pasti akan ada terwujudnya detik-detik manis ketika Puan bersama dengan program ini. Mungkin Puan boleh kongsikan kepada penonton bagaimana kemeriahan dan juga kemanisan detik-detik indah itu. Okey, untuk makluman Irfan, pada kitaran ke-8 untuk sesi 2020-2022, Majlis Penganugerahan SELAS ini telah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan disaksikan oleh Yang Berhormat Menteri Alam Sekitar dan Air pada ketika itu. Baik. Pada tahun 2022. Dan kita berbangga sebab Majlis Penganugerahan ini telah diadakan bersempena dengan Majlis Sambutan Hari Alam Sekitar Negara peringkat kebangsaan yang kita sambut di Kuantan Pahang pada 22 Oktober tahun 2022, dan majlis ini telah disempurnakan oleh Kebawaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Beliau Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah mencemarduli untuk bersama-sama kami meraikan majlis sambutan tersebut. Satu je soalan saya Puan, kenapa Puan tak ajak saya pergi ke tempat itu? Saya ada di dalam dewan dan kita jemput pihak Kementerian Pendidikan. Kita ada wakil daripada bahagian kurikulum, bahagian ko-kurikulum kesenian, bahagian kesenian ko-kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan juga sudah tentunya penerima anugerah tersebutlah dua sekolah yang kita jemput. Okey Puan, kita nak tahu juga dari segi kemeriahan program ketika itu Puan. Saya nampak Puan tersenyum sekarang ni sebab mengingat kembali detik-detik manis tersebut. Mungkin Puan boleh kongsikan berapa ramai yang terlibat, siapa yang ada dan sebagainya. Okey, pada majlis tersebut Dewan di Kuantan Kuantan Pahang, kita ada lebih kurang 500. Kita jemput jemputan di seluruh Malaysia lah, mengikut ada kerajaan negeri Pahang sendiri, ada juga daripada agensi-agensi di Persekutuan, Jabatan Alam Sekitar, kita sendiri di Ibu Pejabat Putrajaya pergi ke Kuantan, kita ada juga Jabatan Alam Sekitar Negeri Pahang di sana, dan juga bersama-sama dengan kerajaan negeri lah, kerajaan negeri Pahang. So negeri Pahang tu dia jadi tuan rumah lah untuk sambutan pada tahun 2022 tersebut. Dan juga Majlis Penganugerahan Sekolah Lestari. Baik, kita dah tahu Puan ketika itu ada momen-momen berkaitan dengan kemenangan. Kita dah nobatkan pun penganugerahan tersebut kepada mereka yang paling layak. Mungkin boleh kongsikan siapakah sekolah mana yang menjadi pemenang anugerah Sekolah Lestari pada tahun itu. Silakan. Pada penonton, kita penerima sebab kita memberikan satu penganugerahan Sekolah Lestari. So penerima anugerah Sekolah Lestari sesi 2020-2022 untuk kategori sekolah rendah adalah Sekolah Kebangsaan Air Merah Kedah, Kulim Kedah. Kulim Kedah. Saya bangga. Tanya sekiranya saya ada jadi orang Kedah. Sekiranya ada adik-adik, ada guru besar yang menonton bersama kita Sembang Aktif kita pada hari ini, kita mengucapkan tahniah dan penghargaan, teruskan usaha kelestarian. Dan untuk kategori sekolah menengah pula, ada lagi satu, penerimanya adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Keramat Selangor. So tahniah kepada pengetua dan juga pelajar-pelajar sekolah di atas usaha-usaha yang dilaksanakan bersama-sama dengan Jabatan Alam Sekitar dalam kita merealisasikan moto Jabatan Alam Sekitar, iaitu Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama. Tanggungjawab saya Irfan, penonton dan juga seluruh rakyat Malaysia. Baik Puan. Okey, itulah pemenang bagi anugerah penerima Puan. Penerima anugerah bagi kategori sekolah rendah iaitu Sekolah Kebangsaan Air Merah Kulim Kedah. Dan juga untuk sekolah menengah, penerima anugerahnya adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Keramat Selangor. Dan ketika itu Puan, apa yang mereka bawa pulang? Nak tahu
juga Puan, adakah kemenangan itu diselitkan juga dengan insentif kewangan? Sudah tentu. Penerima anugerah kedua-dua sekolah menerima wang tunai sebanyak ringgit Malaysia RM10,000. RM10,000. Wow. Okey. Kita tidak berikan kepada guru ataupun murid, tetapi kita berikan kepada sekolah untuk pihak sekolah bersama dengan murid-murid boleh menggunakan dana tersebut ataupun wang tunai tersebut untuk meneruskan usaha-usaha kelestarian, menambah baik, menyelenggara taman-taman yang ada di sekolah, dan juga berserta dengan sijil penghargaan. Betul tu Puan. Kita dah berikan anugerah, kita beri lagi dana untuk mereka teruskan usaha yang murni itu dalam aspek untuk melestarikan alam sekitar di sekeliling mereka dalam sekolah khususnya bersama dengan komuniti setempat. InsyaAllah Puan. Okey, kita dah berborak ataupun kita dah sembang Puan berkaitan dengan kemenangan, anugerah dan sebagainya. Di sini di saat akhir ni Puan, saya nak tanya juga berkaitan dengan harapan dan juga hasrat Jabatan Alam Sekitar untuk program ini di awal pembentukan sehingga kini. Bagaimana? Harapan dan hasrat saya adalah hasrat Jabatan Alam Sekitar. Kita di awal pembentukan program sehingga kini kita masih ingin meneruskan hasrat untuk melahirkan generasi yang mempunyai tahap kecintaan terhadap alam sekitar yang tinggi. Bukan sederhana. Tinggi tu. Panjang tu tinggi tu. Lahir daripada jiwa mereka sendiri. Bukan disuruh. Kalau cikgu di sekolah, tolong ambil buku, dia tolong ambil. Tetapi kalau cikgu tidak suruh, guru tidak suruh, dia nampak cikgu macam ingin mengambil sesuatu yang terjatuh contohnya, murid-murid akan ambil. Itu namanya dengan jiwa. Maknanya ada sikap prihatin. Betul. Tidak perlu disuruh. Jadi kita ingin menerapkan kepada anak-anak sekolah. Jadi program ini juga bukanlah satu program yang berkonsepkan pertandingan. Betul. Sebaliknya ia pembudayaan. Kita ingin membentuk jiwa, kita suntik di dalam jiwa murid-murid ini agar dia menjadikan satu gaya hidup lestari. Sehingga mereka berjaya kelak. Mungkin satu masa nanti murid-murid ini akan menjadi pengganti kepada saya. Buat kuasa seperti pegawai kawalan alam sekitar. Juruhebah, host seperti betul. Irfan untuk Jabatan yang Alam Sekitar. Jangan lupa sebut tentang peri pentingnya penjagaan alam sekitar. InsyaAllah Puan, dan juga pelapis kepada pimpinan-pimpinan Malaysia yang akan datang. Ahli politik ataupun penggerak-penggerak projek, pemaju projek yang melaksanakan aktiviti-aktiviti pembangunan, perumahan, buka tanah untuk membina rumah. Jadi semua aspek kawalan dapat dilaksanakan. Dan juga kelestarian program ini bergantung kepada iltizam dan juga pelibatan semua pihak. Jadi kami menyeru di Jabatan Alam Sekitar, bukan kita saja. Itu sebab kita bersama-sama dengan pihak Kementerian Pendidikan meneruskan usaha-usaha pendidikan. Semua pihak, mungkin pihak berkuasa negeri juga boleh bersama-sama dengan kita, pihak-pihak swasta, industri, syarikat-syarikat besar. Kita menyerulah untuk bersama-sama. Dan iltizam ini kita bawa untuk kita merancang dengan lebih strategik dalam kita memantapkan proses pelaksanaan, penilaian dan juga pemantauan sekolah lestari. Tadi kita sebut sekolah SK Air Merah ataupun SMK Seri Keramat. Betul. Kita tak nak habis di sini. Teruskanlah usaha kelestarian. Betul. Dan ajaklah kawan-kawan lain sekolah-sekolah di sekitar, di negeri Selangor, di negeri Kedah. Kalau ada yang dekat-dekat contohnya Pulau Pinang, bolehlah juga melihat di sekolah Air Merah. Yang Perlis pun boleh pergi. Kalau yang Perlis pun boleh pergi, okey. Kita mesti nak pergi yang Perlis. Kita tak nak pergi yang Selangor, tapi kita akan pergi insya-Allah. Dan kalau di Selangor tu ajaklah kawan-kawan juga sekolah-sekolah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Perak di boleh Melaka, buat. Perak juga boleh pergi. Sekarang Malaysia kita accessible. Jalan darat, jalan udara, kalau nak pergi ke sekolah di Sabah, kita boleh lihat. Dan jaringan dan sokongan pelbagai pihak dalam konteks perkongsian maklumat dan pengalaman, kewangan, infrastruktur adalah pentinglah dalam memastikan kejayaan
program Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar. Itu dia perkongsian daripada Puan Zuraidi, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Komunikasi Strategik Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, berkaitan dengan Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar yang memang menitik beratkan aspek pemeliharaan dan juga pemeliharaan alam sekitar, dan juga untuk kita menjaga alam sekitar kita dengan keadaan yang baik dan terjaga supaya kita dan generasi yang akan datang dapat merasai kenikmatan yang kita rasai sekarang ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM, Sembang Aktif.